Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk uh, tafsir juzuk amma, sambungan bagi ayat yang ke-17, ya. Jadi saya akan bacakan ayat 17 sehinggalah pada ayat yang berikutnya, iaitu daripada ayat 17 sehinggalah pada ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, janganlah kamu berbuat demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu adalah kata-kata yang salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Malah kamu menahan apa yang ia berhak untuk menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan antara yang halal dan yang haram. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak dan haloba. Janganlah sesekali kamu bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya. Dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris, bersiap sedia menjalankan perintahnya. Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. Maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berbuat kebaikan, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya sedangkan ia tidak memberi manfaat. Baik, itu adalah berkenaan dengan terjemahan daripada ayat 17 sehinggalah kepada ayat yang ke-23. Sekarang ni kita nak kembali kepada tafsir pada ayat 17 ni dan beberapa penghuraian, ulasan, tafsiran daripada para ulama, dan seterusnya kita nak melihat beberapa pengajaran dan intipati daripadanya. Baik. Pada ayat yang ke-17 Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia, terutamanya kepada golongan manusia yang telah Allah berikan kepada mereka kesenangan, kenikmatan, kehidupan
kekayaan dan kekuasaan. Kalau masih ingat, kita dah bincangkan pada ayat 15 dan 16 sebelum ini, di mana orang-orang kaum musyrikin Mekah, mereka menganggapi tanda cinta dan kasih Allah pada mereka itu adalah apabila mereka diberikan kesenangan, kekayaan, kesihatan dan juga diberikan kekuasaan dan pengaruh. Namun, malangnya bila Allah berikan pada mereka segala kecukupan itu, dari segi kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka tidak menggunakan harta dan kelebihan yang Allah berikan pada mereka itu untuk mereka menjaga kebajikan anak yatim. Sebaliknya, mereka pula memakan harta anak yatim itu dan menyakiti dan menganiayai anak yatim tersebut. Maka sebab itu pada ayat 17 ini, Allah berikan peringatan dan Allah berikan amaran kepada manusia yang telah Allah berikan kepada mereka rezeki, kecukupan, kehidupan, kekayaan, supaya mereka tidak melupakan nasib anak-anak yatim yang hidup dalam kesusahan, yang hidup dalam keadaan kesulitan, yang hidup dalam keadaan memerlukan kepada kebajikan dan pertolongan daripada golongan orang-orang yang berharta dan juga yang berkedudukan. Baik. Jadi kita lihat pada ayat ke-17 ini, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang apa ni sebenarnya? Allah sedang bercerita tentang sikap penyakit orang-orang kaya. Kerana orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kelebihan, mereka ini sikap mereka tidak semua, ya. Allah kata tidak semua. Ni sebahagiannya. Sebahagian mereka adalah bersikap melupakan dan mengabaikan hak golongan orang-orang yang lemah. Mengabaikan dan melupakan kebajikan hak orang-orang yang lemah. Orang-orang musyrikin dahulu, contohnya Allah sebut adalah anak-anak yatim. Kalau kita lihat, orang-orang musyrikin Mekah ni, bagaimana mereka mengurus anak yatim? Sehingga kan Allah sifatkan mereka ini sebagai golongan yang tidak menyantuni anak yatim. Suatu kita baca dalam Quran, banyak ayat Quran cerita tentang tuntutan dan galakkan supaya menjaga kewajipan harta anak yatim dan kebajikan kehidupan anak yatim itu. Banyak tempat dalam Quran Allah sebut apa tu? Allah Ta'ala kata, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim janganlah kamu menghendik mereka. Dan banyak lagi dalam ayat Quran yang lain Allah sebut wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu makan harta anak yatim itu melainkan kamu mengambil harta anak yatim itu adalah dengan cara yang baik. Maknanya kamu makan, tumpang makan hartanya pada perkara-perkara keperluan sahaja. Bukan secara berlebih-lebihan ataupun untuk kepentingan peribadi dan juga kepentingan yang tertentu. Ya, baik. Ini yang Allah Ta'ala sedang gambarkan sifat dan sikap penyakit yang menimpa kepada golongan orang-orang yang berharta dan golongan orang yang berkedudukan. Iaitu mereka selalu melupakan nasib golongan-golongan lemah. Dan golongan-golongan lemah ini pula dibahagikan ia kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan wanita. Sebab golongan wanita atau golongan perempuan ni di kalangan masyarakat Arab Quraisy dulu, mereka ini termasuk dalam kalangan golongan orang-orang yang ditindas,
golongan orang-orang yang dianiayai, golongan orang-orang yang dijadikan hamba abdi dan sebagainya. Yang keduanya, golongan yang ditindas adalah golongan fakir miskin. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran, pada firman Allah Ta'ala, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan orang Quraisy itu adalah di kalangan golongan orang-orang yang tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Maknanya budaya masyarakat Arab dulu, mereka mengabaikan hak orang miskin, mereka mengabaikan hak orang-orang fakir, dan mereka tidak mempedulikan nasib mereka, sama ada lapar mereka atau dahaga mereka atau kesusahan mereka. Ini satu budaya jahiliyah dahulu. Selain pada menindas kaum wanita, mereka juga menindas golongan orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga golongan yang lemah itu di kalangan masyarakat adalah merupakan golongan anak-anak yatim. Sebab itu kita tengok juga banyak dalam konteks ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan supaya kita menyantuni anak yatim, dan Allah Subhanahu Wa Taala menegah dan melarang untuk kita menzalimi anak yatim. Dan golongan yang lemah lagi di dalam Al-Quran yang diceritakan selain daripada fakir miskin, selain daripada anak yatim, selain daripada golongan wanita adalah merupakan golongan kanak-kanak, ya, iaitu kanak-kanak yang bukan di kalangan anak-anak yatim, tapi iaitu di kalangan kanak-kanak yang ma'tuh. Ma'tuh ni yang cacat. Sebab menjadi budaya masyarakat Arab ni, mereka itu selalu menganiayai anak-anak yang cacat, ya, anak-anak yang tak berkeupayaan atau yang kurang upaya dan sebagainya. Jadi inilah golongan-golongan yang lemah di dalam masyarakat, yang di mana agama menyuruh kita supaya kita menjaga kebajikan mereka dan tidak mengabaikan kebajikan mereka. Jadi dalam konteks ayat ke-17 ni, antara kebajikan yang tak boleh dilupakan di kalangan masyarakat adalah merupakan anak yatim. Dan ulama menyatakan anak yatim ni diterbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama adalah anak yatim yang kaya raya, iaitu mak bapak dia di kalangan orang kaya. Sama ada mak dan ayahnya kedua-duanya kaya, ataupun bapaknya kaya, ibunya miskin, tetapi anak itu dapat mewarisi kekayaan harta bapanya. Ya. Baik, yang keduanya adalah kategori anak yatim ini adalah bukan daripada kategori anak yatim yang kaya, tetapi dia daripada kategori anak yatim yang asnaf. Maknanya mak ayah mereka pun sudah jatuh dalam kalangan asnaf, iaitu fakir miskin. Lalu mak dan ayahnya pula meninggal atau bapanya meninggal walaupun hidup ibunya dalam kemiskinan. Lalu anak yatim itu dikategorikan sebagai anak yatim asnaf. Ya. Kalau yang pertama tadi, dia merujuk kepada anak yatim di kalangan orang kaya. Yang kedua ni adalah anak yatim daripada kalangan orang miskin. Baik, kalau kita lihat kepada pembahagian anak yatim ini, anak yatim yang kaya pun agama tak bagi kita menzalimi dia, menganiayainya dan menindasnya. Sebab biasanya masyarakat Arab ni, kalau anak yatim daripada keluarga yang kaya, mereka sibuk nak menjaga kebajikan anak yatim itu. Itu budaya mereka, culture mereka. Bila mereka dapat tahu adanya anak yatim daripada kalangan keluarga mereka, adik-beradik mereka ataupun daripada kenalan-kenalan mereka, yang mana kalau mereka tahu anak yatim itu daripada keturunan bangsawan, daripada keturunan hartawan. Kita kena ingat ni, anak yatim tu dipanggil yatim bila dia kematian bapaknya. Tapi kalau kematian ibu tanpa bapa,
itu tidak dipanggil anak yatim. Dia digelar anak yatim jika sekiranya dia kematian bapanya yang menjadi sumber pendapatan dan sumber pergantungan untuk hidupnya. Maka bapaknya meninggal, tinggal ibunya, sedangkan ibunya itu tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membesarkan mereka, maka mereka ni dipanggil sebagai anak yatim. Ya. Adapun kalau mereka yang kematian ibu tanpa bapa, itu tidak dipanggil anak yatim. Adapun kalau mereka yang kematian bapa dan kematian ibu, maka mereka ini juga dipanggil sebagai yatim juga. Kalau istilah orang kita, yatim piatu. Okey, baik. Kita lihat dekat sini. Jadi anak yatim ni ulama' membahagikan kepada beberapa kategori. Yang pertamanya disebut sebagai anak yatim kerabat. Yang pertama, anak yatim yang berharta. Sorry, tadi saya sebut. Kedua, anak yatim yang tidak berharta daripada keluarga asnaf. Yang ketiga, dia disebut sebagai anak yatim kerabat. Anak yatim kerabat ni adalah merupakan anak yatim yang datang daripada keluarga kita sendiri. Maknanya dia ni bukan orang ajnabi, dia bukan orang luar. Dia bukan orang asing. Tapi dia daripada kalangan kaum kerabat kita. Ini yang Allah sendiri sebut dalam surah An-Nisa. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan daripada jiran-jiran kamu di kalangan kerabat. Atau anak-anak yatim kamu di kalangan kerabat kamu. Jadi anak yatim yang datang daripada kerabat kita sendiri, anak saudara kita, cucu saudara kita yang menjadi anak yatim sebab bapaknya meninggal dan dia bukan orang yang berada, maknanya dia juga yatim asnaf. Maka pada ketika itu, anak yatim kerabat ini pun kita dituntut dan digalakkan dan diperintahkan untuk menyantuni mereka. Kita kena ingat ya, tadi saya dah bagikan 3 jenis anak yatim. Anak yatim berharta, anak yatim tanpa harta, ataupun anak yatim asnaf. Yang ketiga adalah merupakan yang disebutkan sebagai iaitu anak yatim kerabat. Sekejap ya. Daripada ketiga-tiga ini, daripada ketiga-tiga ini menunjukkan kepada kita bahawasanya anak yatim yang kita wajib memberikan perhatian kepada mereka adalah anak yatim kerabat dulu. Sebab mereka paling dekat dengan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada kita pada hari kiamat mengenai anak yatim kerabat. Sebab bila Allah hisap kita, benda yang pertama Allah akan soal kita adalah benda yang paling hampir dengan kita. Benda yang paling dekat dengan kita. Sebab tu kita lihat bila Allah suruh Nabi SAW berdakwah kepada umatnya pun, Allah Ta'ala menyuruh baginda memulakan daripada keluarga baginda sendiri dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Mulakanlah memberi peringatan itu daripada kaum kerabat kamu yang terdekat. Yang kedua, kita memberi keutamaan pada anak yatim asnaf. Maknanya dia anak yatim daripada kalangan fakir miskin. Ya, yang mana anak yatim kalangan fakir miskin, asnaf, yang dia tidak berharta. Jadi kita kena memberi sumbangan harta material kepada dia dan kasih sayang. Sama juga macam kerabat tadilah. Yang ketiga adalah anak yatim yang berharta.
Adapun anak yatim yang berharta, kita tetap memberi kebajikan pada dia. Tapi kebajikan kita beri kepadanya itu bukan dengan harta. Namun kebajikan yang kita beri kepadanya adalah kasih sayang dan juga pendidikan. Bukan bererti bila anak yatim tu bapak dia kaya je, kita tak payah santuni dia. Kita biarkan, tak payah layan dia. Itu tak benar. Itu perangai orang jahiliah. Kerana dia nak bela anak yatim yang kaya je. Sebab apa dia nak bela anak yatim yang kaya saja? Sebab nanti dia boleh menumpang makan harta anak yatim itu. Dan bila anak yatim tu nak besar saja, harta anak yatim tu telah habis digunakan. Ini yang Allah Ta'ala laknat. Bahkan Nabi sebut, antara dosa besar yang 7 adalah memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil. Ya? Baik. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita, anak yatim yang berharta ni, kita tetap tak boleh makan hartanya dengan jalan yang salah. Kalau kita nak jaga dia, kita boleh menumpang makan. Tapi kita kena makan sama macam dia makan. Maknanya kita bagi dia makan, jika dan lebihkan makanan tu, lebihan tu kita boleh makan, boleh tumpang makan. Tapi tak boleh kita bagi anak yatim tu makan satu menu, kita makan lebih bagus menunya daripada anak yatim tadi. Itu tidak boleh. Itu dikira tidak jujur dan berlaku zalim pada harta anak yatim itu tadi. Dia jadi macam perangai orang musyrikin Mekah. Maka disebabkan kerana itu dalam Islam dituntut dan disuruh supaya kita, kalau Allah kata dalam Quran, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Kejap ya. Tak faham. Baik. Dia sambung balik Jadi dekat sini menunjukkan pada kita bahawasanya uh, Allah kata dalam Quran, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di kalangan kamu yang menjaga anak yatim dan dia sendiri kaya, jangan dia tumpang makan harta anak yatim. Wa man kana ghaniyan falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia tu di kalangan orang yang miskin, yang penjaga tu sendiri orang susah, maka dia boleh tumpang makan makanan itu dengan secara ma'ruf, maknanya dengan secara tidak berlebih-lebihan, ya. Baik. Maka di sini menunjukkan pada kita agama menyuruh kita pada ayat 17 ini, menyuruh kita supaya berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Berbuat baik kepada anak yatim, iaitu berlaku ihsan kepada anak yatim. Ini kita boleh lihat berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW dan beberapa kelebihan dan keutamaan untuk kita berbuat kebaikan kepada anak yatim. Baik. Ada beberapa perkara yang dituntutkannya. Yang pertama, berdasarkan kepada ayat yang ke-17 ni, ayat ni melarang kita menzalimi, menganiayai anak yatim sama ada pada diri mereka atau pada harta mereka.
Dan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya agama menyuruh kita supaya menyantuni anak yatim. Di sana terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang kelebihan menyantuni anak yatim dan beberapa ancaman kepada mereka yang menyakiti anak yatim. Ya, ada kelebihan dan ada ancaman. Baik, yang pertama, kalau kita lihat tentang kelebihan menyantuni anak yatim. Nabi SAW ada bersabda. Ya, Nabi SAW sebut tentang kelebihan menyantuni anak yatim. Aku dan orang yang memelihara dan menjaga kebajikan anak yatim itu adalah seperti dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Lalu Nabi jarakkan. Maknanya dia duduk dengan Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW, hampir dengan Nabi SAW dengan kadar dua jarak ini. Dengan kadar dua jarak ini. Baik. Kemudian, hadis yang lain lagi, mereka yang memberi makan pada anak yatim, menyantuni anak yatim, mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dan diletakkan bersama golongan-golongan al-abrar. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Insan, ciri-ciri penghuni syurga dan sifat-sifat golongan abrar itu, kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Ta'ala sebut mereka yang suka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia tidak akan makan apa-apa makanan kecuali ia akan kirimkan makanannya itu sebahagiannya kepada anak yatim. Kelebihan lagi menyantuni anak yatim selain pada dekat dengan Nabi SAW, selain daripada kelebihan dimasukkan dalam golongan abrar dan dimasukkan dalam syurga, yang seterusnya kelebihannya adalah dapat melembutkan hati yang keras atau hati yang mati. Sebab dalam riwayat hadis juga, baginda bersabda, siapa yang ingin Allah lembutkan hatinya, Allah lembutkan hatinya. Maksudnya hati yang keras nak Allah Ta'ala lembutkan, nak Allah Ta'ala cairkan hatinya, supaya dia ni mudah untuk ingat Allah dan sebagainya. Antaranya adalah fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim, kata Nabi SAW. Hendaklah ia banyak memberi makan pada fakir miskin dan hendaklah dia selalu menyantuni anak yatim. Maka dekat sini menunjukkan kelebihan untuk kita menyantuni anak yatim dengan pahala-pahala yang besar kelebihan dan keutamaannya. Dan kita kena ingat Nabi SAW sendiri juga merupakan seorang anak yatim. Sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh baginda menjaga kebajikan anak yatim supaya nak mengingatkan baginda sendiri dahulunya pernah membesar dan berdikari dengan sendirinya, kerana baginda sejak dilahirkan, baginda telah menjadi anak yatim kerana kematian bapanya. Ya, baik. Jadi dalam masa yang sama, ayat ini juga menunjukkan pengajarannya Allah melarang kita menyakiti anak yatim. Menyakiti anak yatim tu dalam beberapa bentuk. Yang pertama, menyakiti anak yatim tu adalah dengan mengucapkan perkataan dan bahasa-bahasa yang keras seperti celaan, ejekan dan sebagainya kepada anak yatim itu. Maknanya panggil anak yatim tu pun dengan panggilan yang keras, panggilan yang kasar, panggilan yang tak baik, ungkapan yang tidak baik. Yang ini semua dilarang oleh syarak kerana dia termasuk menyakiti anak yatim. Yang seterusnya, syarak melarang untuk kita memukul ataupun menganiayai dan menyeksa anak yatim itu dengan secara fizikal. Sama ada kita cubit dia, kita pukul dia, tanpa tujuan pendidikan yang dibenarkan panduannya oleh syarak.
Maknanya pukul ni just nak lepas geram saja. Misalnya contohlah. Atau memang kerana nak dera ke dan sebagainya. Maka perbuatan seperti ini besar dosanya kerana menyakiti kanak-kanak yang ada bapa pun dah berdosa. Ini kan pula menyakiti dan menyeksa anak-anak yang tidak ada bapa untuk membelanya. Maka ia juga adalah merupakan suatu perbuatan dosa. Ya, satu perbuatan dosa. Baik. Kemudian ada juga dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan ancaman kepada mereka yang mereka yang mengasari anak yatim ini, termasuk larangan dia adalah iaitu tidak boleh seseorang itu mempergunakan anak yatim. Bukan sekadar dia berkata kasar. Yang ketujuh, bukan sekadar dia menyeksa dan menganiayai, tetapi yang ketiganya adalah dengan cara dia dengan cara yang ulama sebut, iaitu dia menindas anak yatim itu dengan cara dia tidak memberikan pada anak yatim tadi pendidikan, kasih sayang dan sebagainya. Tak mahu, saya tak pasti dengar ke tak, bab hujan lebat. Yang berikutnya adalah termasuk larangan untuk menganiayai anak yatim itu adalah memakan hartanya dengan secara batil. Itu kalau anak yatim tu ada harta lah. Kalau anak yatim tu tak ada harta, dia tak boleh peralatkan dan pergunakan anak yatim itu supaya memberi harta pada dia. Banyak yang berlaku macam ni. Dia gunakan anak yatim tu, dia jaja anak yatim tu supaya bila dapat duit sumbangan, dia guna untuk diri kepentingan peribadinya tanpa ia beri kepada anak-anak yatim tersebut. Ya, tanpa ia berikan untuk keperluan anak yatim tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, menganiayai anak yatim itu adalah termasuklah selain daripada mempergunakan, menyeksa, memukul, memakan harta anak yatim tersebut dengan cara yang batil, dan yang terakhir adalah mengasari anak yatim itu, mengasari anak yatim tersebut dengan memisahkan ia daripada ibunya atau daripada ahli keluarganya. Itu pun termasuk daripada perbuatan menyakiti anak yatim. Baik. Semua tu ada ancaman-ancamannya yang dicerita dalam Al-Quran. Setelah itu Allah bawakan kepada kita perkara yang keduanya, yang perlu untuk orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan dan juga memiliki kelebihan, memiliki harta dan sebagainya, supaya mereka menjaga kebajikan fakir miskin. Mereka menjaga kebajikan fakir miskin. Selepas daripada anak yatim, mereka tidak, perbuatan orang-orang yang sikap manusia yang berharta ini, mereka melupakan kebajikan golongan yang lemah yang seterusnya adalah fakir miskin. Sebab tu Allah kata wala tahaduna ala ta'amil miskin. Mereka adalah golongan yang tidak suka menggalakkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya kalau tengok orang miskin lapar, tengok orang miskin dalam keperluan, dalam kesusahan, dalam kesempitan, mereka tidak akan menghulurkan bantuan. Bahkan mereka tidak menggalakkan kepada masyarakat Mekah pada ketika itu, mereka tak galakkan supaya memberi makan kepada fakir miskin dan juga kepada anak yatim yang asnaf. Jadi sebab itu pada ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkara yang kedua. Perkara yang kedua daripada perkara kebajikan setelah menjaga hak anak yatim, perkara kebajikan yang kedua paling besar yang paling disukai oleh Allah selepas kita menggembirakan anak yatim, menyantuni anak yatim,
memberi rezeki, keperluan dan perlindungan dia. Yang kedua, kebajikan yang paling besar adalah menjaga kebajikan fakir miskin. Iaitu orang fakir miskin ni ada dua Allah sebut dalam Quran. Yang pertama as-sa'il, yang kedua ada al-mahrum. Iaitu orang fakir miskin ni ada dua kategori. Yang pertama yang suka meminta-minta. Maksudnya dia pergi kat orang, dia minta, kata nak makan, kata itu, kata ini. Tapi dengan syarat dia tu memang orang fakir betul lah. Bukan orang yang tipu dan berlakon-lakon, taklah. Kemudian yang keduanya, orang fakir miskin ni adalah orang yang tidak meminta. Yang pertama tu yang jadi meminta. Maknanya dia minta, dia ada inisiatif lah, dia minta pada orang. Tapi ada di kalangan orang fakir miskin yang dia tidak meminta. Maknanya dia diam saja, dia berdikari sekadar yang dia mampu. Walaupun dalam kesusahan, tapi dia tak pernah expose, dia tak pernah bagi tahu dekat orang yang dia tu fakir miskin. Dia tak pernah buat muka kasihan untuk mengharapkan orang tolong dia. Ini pun ada daripada kalangan golongan orang fakir miskin. Jadi sebab itu, dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala memperingatkan kepada kaum musyrikin yang memiliki harta, yang memiliki kuasa. Sepatutnya mereka pergunakan kuasa mereka yang mereka diberi pinjam oleh Allah SWT itu. Mereka sepatutnya memberikan arahan kepada semua penganut-penganut mereka supaya menyantuni dan memberi makan dan memberi keperluan kepada fakir miskin. Memberi keperluan dan mencukupkan keperluan kepada golongan orang fakir miskin. Disebabkan oleh kerana golongan orang fakir miskin ini juga adalah golongan yang dilupakan atau yang dipinggirkan di kalangan orang-orang yang berharta dan berkedudukan dan berjawatan. Sebab itulah Allah ingatkan kita pada ayat-ayat yang ke hujung surah Al-Fajr ini. Salah satu daripada kesempurnaan iman dan salah satu daripada tanda iman di dalam diri seseorang itu adalah dia tanda kasih sayang dia dan tanda kesempurnaan iman dia adalah, iaitu disebut oleh para ulama, dia tidak akan membiarkan saudaranya kelaparan sebagaimana dirinya sendiri dia tidak akan membiarkan dalam kesusahan dan kesulitan. Jadi sebab itu sifat orang-orang yang beriman, bila dia tengok orang fakir miskin, dia gembira, dia suka. Kenapa dia suka? Sebab dia dapat memberi makan, memberi makan, memberi minum dan memberikan pakaian kepada orang-orang fakir miskin yang memerlukan. Ini adalah untuk membezakan di antara sifat orang mukmin dengan sifat orang kafir. Kalau orang kafir, Allah dah sebut dalam surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menggalakkan memberi makan pada fakir miskin. Tapi dalam ayat ini Allah perintahkan cara bagaimana seseorang itu ingin menjadi sebaik-baik hamba Allah. Kontra kepada golongan orang yang tidak disukai oleh Allah, iaitu golongan yang kita dah bincangkan tadi, iaitu antaranya adalah golongan yang tidak mengambil kepedulian pada anak yatim dan tidak memberi perhatian dan kebajikan kepada orang fakir miskin. Tapi of course lah, orang fakir miskin tu kita nak kena siasat, kita nak kena teliti, sebab sekarang ni banyak dia skamer-skamer yang menyamar jadi orang miskin lah, macam-macam. Itu pun banyak berlaku. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan menyantuni dan memberi makan kepada orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Banyak sekali kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi SAW
Ya. Baik, kalau kita lihat dalam beberapa hadis Nabi SAW, baginda ada menyebutkan kelebihan orang yang memberi makan atau menginfakkan hartanya kepada orang fakir miskin. Yang pertama, kelebihan dia adalah dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka. Ini Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam surah Al-Insan pada ayat 8 sehingga ayat yang ke-12. Ayat 8 sehingga ayat yang ke-12. Itu Allah Ta'ala cerita salah satu jalan untuk kamu masuk dalam syurga, salah satu hidayah untuk bantu kamu masuk dalam syurga adalah wataquluna turasa aklan lamma, iaitu manusia itu sentiasa ingin diberikan kepadanya harta dan makanan, supaya dengan harta dan makanan yang diberi makan pada orang fakir miskin itu menjadi asbab untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, kelebihan bersedekah dan menjaga kebajikan orang fakir miskin ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mereka ini akan diletakkan di kalangan golongan kanan, ashabul yamin. Sebab tu kalau siapa nak jadi golongan ashabul yamin, siapa nak Allah Ta'ala tempatkan dia di kalangan golongan ashabul yamin, maka hendaklah dia rajin-rajinkan, korban-korbankan untuk dia infakkan hartanya pada jalan Allah ataupun kepada umat-umat Islam yang lebih memerlukan, seumpamanya di Gaza ataupun di Palestin. Ya, maknanya kita disuruh dan dituntut untuk supaya beri makan, beri pakaian dan sebagainya kepada mereka, kerana mereka dalam kesempitan hidup, ya, kerana mereka juga berada di dalam kesusahan. Baik. Jadi kelebihan pertama masuk syurga, kelebihan yang kedua adalah digolongkan di kalangan golongan kanan berdasarkan kepada surah Al-Balad ayat 14 dan ayat yang seterusnya. Baik. Kemudian yang seterusnya, kalau kita lihat dekat sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi kelebihan orang yang memberi makan kepada orang fakir miskin itu adalah keberkatan rezeki. Maksudnya bila dia beri makan kepada orang fakir miskin, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rezekinya itu berkat dan rezekinya itu sentiasa bertambah-tambah. Ya, rezekinya berkat dan rezekinya itu sentiasa bertambah-tambah. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga menyatakan memberi makan kepada orang fakir miskin itu adalah sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah. Sebab itu dalam hadis menyatakan, Nabi bersabda bila Nabi ditanya, apakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, amalan yang paling afdal adalah kamu menggembirakan saudara kamu. Kamu menggembirakan saudara kamu. Maksudnya kita buat satu benda, beli satu benda atau seumpama dengannya untuk kita lakukan kepada orang-orang yang kita sayangi itu. Ya, seperti mana dalam hadis tersebut, iaitu bila dia sudah meninggal saudara dia ataupun sudah meninggal ahli keluarga dia, maka Nabi SAW mengatakan bahawasanya yang paling terbaik, amalan yang paling terbaik adalah apabila kamu gembirakan saudara kamu yang baru lepas kematian isteri ataupun anak dan sebagainya. Nombor dua, kita hendaklah membantu untuk melunaskan harta si mati. Bantu melunaskan harta si mati dengan syarat si mati ni dia tak take advantage lah. Dia tak adalah terus kita kata buat kesalahan, buat maksiat, dan sehingga kemudiannya baru mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Maka itu tidak
dikiralah ya. Baik. Kemudian melunaskan hutang yang terakhir memberi makan kepada fakir miskin. Dalam sebuah hadis mengatakan memberi makan kepada orang fakir miskin itu adalah sama seperti kebajikan ia melakukan ibadah haji. Diberikan pahala seakan-akan haji, ya. Pada orang yang ikhlas memberi makan kepada orang fakir miskin, ya. Baik. Okey, habis kita dalam bab tu untuk bab fakir miskin ni dah habis. Kemudian kita masuk kepada bab 19. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan antara sikap orang-orang yang kaya, berkuasa dan berkedudukan ini, mereka sikap yang ketiga pula, lepas tak suka tolong anak yatim, bahkan suka makan di rata anak yatim. Nombor dua, tak suka sedekah pada orang fakir miskin sebab mereka percaya kalau mereka sedekah, harta mereka akan makin lebih berkurang. Sedangkan Allah kata kalau mereka bersedekah, wa yurbis sadaqat, Allah akan gandakan pahala sedekah itu. Yang ketiga, sikap mereka ni, orang yang berharta dan berkedudukan itu, kalau tanpa petunjuk Allah, mereka ini suka dan gemar memakan harta pusaka. Satu Allah Ta'ala juga katakanlah, jangan sesekali kamu ini berusaha atau mencuba untuk memakan harta pusaka sesama kamu. Tak boleh. Sebab itu ulama mengatakan bahawasanya makan harta pusaka sesama adik-beradik atau sesama mereka yang layak untuk uh, mendapatkan, ya, mereka yang layak mendapatkan pembahagian harta pusaka itu, maksudnya setiap harta pusaka tu dia dah ada bahagian-bahagian masing-masing. Isteri dapat berapa anak, dapat berapa anak laki lah, apalah semua, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu saja. Mereka semua ni agama dah tetapkan bahagian hak mereka dan bahagian mereka masing-masing. Maka sesiapa yang cuba memakan harta pusaka milik saudaranya, dosa dia lebih besar daripada dosa mencuri. Kerana mencuri ini, dia mengambil hak orang lain dengan secara zalim, dengan secara sembunyi, tanpa pengetahuan dia. Kalau dia tahu, dia tak bagilah kita ambil barang dia tu. Tapi memakan harta pusaka dengan cara yang batil ni, ia adalah sekeji-keji dan seburuk-buruk perbuatan yang disebut sebagai perbuatan orang yang lebih teruk, dan seburuk-buruk perbuatan bahkan lebih teruk daripada perbuatan orang yang mencuri. Bahkan dia adalah dipanggil sebagai seburuk-buruk amalan orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini adalah paling buruk sekali. Sebab yang pertama, ulama tafsir kata, dia memakan harta milik saudara mereka sendiri. Sebab harta pusaka ni biasanya dia akan diperoleh oleh orang yang paling dekat dengan si mati. Jadi bila dia makan harta pusaka orang lain, satu, dia dapat dosa memakan harta dengan cara yang batil. Itu satu. Ambil harta tu dengan jalan cara yang salah pun dikira dah satu dosa. Dosa yang kedua pula adalah dosa di mana dia bukan sekadar dapat dosa makan harta orang dengan jalan batil, bahkan dia dapat dosa memutuskan silaturahim. Sebab bila makan harta adik sendiri, abang sendiri, kakak sendiri, maka itu sebenarnya memberi kepada kesan yang sangat besar dosanya. Bukan sekadar dosa dia makan harta tu, tapi dosa dia memutuskan silaturahim. Sebab ialah of course lah, bila abang ke adik ke dapat tahu hartanya diambil oleh saudara dia yang lain, sudah pastilah dia pun akan uh, uh,
rasa tak senang ataupun rasa macam tak nak berkawan, tak nak berhubungan silaturahim lagi dengan adik-beradiknya yang telah memakan harta mereka dengan jalan yang batil. Ya, baik. Kerana dalam budaya masyarakat Arab, berlakunya memakan harta pusaka dengan cara yang batil ni macam mana? Kalau seorang lelaki mati meninggalkan isterinya, dia akan dia akan sekat isteri si mati itu daripada dapat mewarisi harta suaminya, bahkan dia akan ambil semua harta adik-beradik si mati, si suami ni akan ambil semua harta yang dimiliki oleh si isteri itu sama ada semasa hidupnya dengan suaminya atau selepas matinya. Padahal Allah dah kata dah pada isteri itu ada bahagian dia, pusaka dia. Atau memakan harta pusaka dengan cara jalan uh, yang batil ini adalah iaitu dengan cara seseorang itu maknanya mereka berpakat di dalam mengambil harta pusaka salah seorang daripada mereka dengan membunuhnya. Ini berlaku pada zaman Bani Israel yang mana dalam hadis disebutkan bila seseorang tu dia mendapati bapaknya meninggalkan harta yang banyak. Jadi oleh kerana mereka ni ada dua beradik saja, masing-masing berebut nak dapat harta bapaknya dan bapaknya tidak meninggalkan wasiat sebab syariat Nabi-Nabi dulu tidak ada ketetapan harta pusaka. Syariat Nabi Muhammad SAW sahaja yang ada ketetapan harta pusaka ni. Kalau syariat Nabi-Nabi dulu dia bergantung pada wasiat. Kalau si mati buat wasiat dia dapat. Kalau tak wasiat tak dapat. So bila tak buat wasiat, mereka berdua ni tamakkan harta pusaka tu, akhirnya mereka merancang membunuh salah seorang antara satu dengan yang lain. Akhirnya kawan ni beracun kat kawan ni pula upah orang lain bunuh kawan ni. Dalam perjalanan kawan ni suruh dia pergi ke satu tempat, jumpa kawan dia, dalam masa sama dia upah kawan dia bunuh dia. Tapi dalam masa sama kawan yang pergi, adik-beradik yang pergi ni pula, dia sediakan satu makanan yang dia letak racun, dia beri pula pada abang dia yang suruh dia pergi jumpa kawan dia. Dah kali dua-dua mati. Abang tu mati kerana makan racun adiknya mati kerana diupah untuk dibunuh oleh kawan teman abangnya. Last sekali harta pusaka itu tidak dapat diwarisi oleh mereka berdua sama sekali. Inilah kenapa Islam mengharamkan memakan harta pusaka ini lebih besar dosanya daripada mencuri dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Baik, wallahu taala alam. Sekadar itu pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula pada sambungan ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-20 insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.